Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan ketenangan dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-366. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah kenapa ramai orang gagal berniaga. Okey, Solehah akan sharekan beberapa sebab kenapa kita sampai hari ini dah nak masuk tahun 2021 pun kita masih gagal lagi untuk dalam bisnes perniagaan, dalam mengurus rumah tangga, dalam time management kita. Sebab apa kita gagal? Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Hai Kak Yus, hai Kak Ida, hai Kak Emma, hai Reha dan semua yang join. Waalaikumsalam Ati. Thank you sebab sudi join live Solehah pada petang ini. So, topik pada hari ini sangat penting kepada anda, khususnya usahawan dan juga orang yang berniaga. Solehah nak kongsikan beberapa tips dan juga faktor kenapa ramai orang gagal berniaga pada hari ini, especially di waktu kita ni COVID-19. Bagaimana kita nak survive hidup kita, insya-Allah. Semoga bermanfaat perkongsian Solehah pada petang ini. InsyaAllah, jom sama-sama kita berselawat dahulu. Kita mulakan perkongsian ilmu kita, kelas ilmu kita pada petang ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, kenapa ramai orang gagal berniaga? Okey, sebab yang pertama, kerana manusia hilang fokus. Kita manusia, kebolehan kita terhad seorang manusia, dia boleh fokus hanya pada beberapa perkara sahaja. Contohlah, kita berniaga tetapi kita nak jual macam-macam produk, kita nak jual macam-macam perniagaan. So, kita hilang fokus. Kita manusia ni kebolehan dia sangat-sangat terhad, sangat-sangat limit. So, kalau anda nak berniaga, pastikan anda pilih satu produk dahulu and then fokus buat sampai jadi, sampai anda capai 1 juta pertama, insya-Allah. So, kuasa fokus manusia ni sangat-sangat terhad. Kalau manusia, anda sebagai usahawan yang berniaga, anda jangan buat banyak perkara dalam satu masa. Sebab manusia ni dia tak boleh fokus. Mana nak urus rumah tangga, mana nak urus tim, mana lagi nak manage kita punya pengeposan, packing apa semua tu. Sebab tu manusia dan peniaga pada masa sekarang ni, bila dia ada sikap tamak dalam diri dia, dia nak buat semua benda dalam satu masa, dia tak boleh fokus. Dia hilang fokus, dia stres. Last dia tinggalkan bisnes dia, dia sendiri tak boleh nak teruskan kehidupan sebab hilang fokus. So, itulah punca utama kenapa peniaga dan usahawan susah nak berjaya dalam perniagaan. Fokus dia hilang, fokus dia dah lari. So, kalau anda nak berniaga, fokus pada satu perniagaan, buat sampai jadi, sampai capai 1 juta pertama, insya-Allah you boleh grow dan tim pun semakin berkembang. Okey, tu yang pertama. Fokus pada satu perniagaan dan produk sahaja. Okey, yang kedua, kenapa peniaga dan usahawan gagal berniaga pada hari ini? Yang kedua, kerana hilang energi dan hilang semangat.
Lagi-lagi kita di fasa PKP ni, lagi-lagi kita masih lagi COVID-19 masih ada di Malaysia ni. Sebab tu kita hilang energi, kita hilang semangat, kita rasakan ujian Allah tu adalah satu musibah. Kita rasakan ujian Allah tu satu bebanan. Lalu kita pun hilang semangat, tak nak bangkit, tak nak teruskan kehidupan. Kita terus bermalas-malasan, kita terus menanggung kesedihan sepanjang hidup kita sebab kita dah hilang semangat. Energi kita entah ke mana. Sebab tu, kita kalau nak berjaya, energi mesti power. Sebab orang yang berniaga ni, macam-macam urusan dia kena buat. Sebabnya, kalau leader sendiri, anak-anak tim akan perasan kalau leader dia hilang semangat. Anak-anak tim akan perasan kalau leader dia tak bertenaga, tak ada energi. Macam mana nak train tim? Macam mana nak buat daripada pagi hingga malam pelbagai aktiviti bersama tim? Sebab tu kalau kita nak berniaga, pastikan energi kita sentiasa high, sentiasa tinggi. Energi kita kena sentiasa power, kena jadi contoh kepada anak-anak tim kita. Sebab tu anda kalau berkeinginan nak jadi leader, pastikan kita jadi leader yang bertanggungjawab, leader yang sentiasa berenergi, leader yang sentiasa semangat nak tengok anak-anak tim dia berjaya. Mana ada leader yang lemau, mana ada leader yang not found. Sebab tu leader kalau dia not found, sebab tu anak-anak sendiri keciciran, anak-anak tak tahu mana hala tuju. Sebab tu leader sangat memainkan peranan. Kalau nak berniaga, leader kena lead anak-anak tim dia, kena sentiasa pantau, kena sentiasa bagi kelas, kena sentiasa naikkan semangat anak-anak tim. Yalah, kita sebagai leader nak jaga beratus-ratus orang kepala dalam satu tim, dalam satu kapal, sangat-sangat struggle. Ada yang jenis macam tu, ada yang jenis macam ni. Kita kena faham. Kita kena faham situasi setiap orang. Dan kalau nak berjaya, sentiasa high energy. InsyaAllah, sales kita pun akan high sale. Sebab tu, kalau kita nak berjaya, sentiasalah tingkatkan motivasi dalam diri kita. Kena sentiasa bersemangat, kena sentiasa powerful. InsyaAllah, orang akan sentiasa hormat pada kita dan dengar cakap kita, insyaAllah. Okey, yang ketiga, kenapa? Sebab ramai orang gagal berniaga, sebabnya dia tidak committed. Dia dah mula dah buat sesuatu tu, tetapi sikap yang dalam diri dia tu, kejap-kejap hangat-hangat tahi ayam, hot chicken shit. So orang putih kata macam tu. So kalau anda nak berjaya, anda kena committed. Anda kena rajin, committed, buat sesuatu. Cikgu suruh buat tu, kita buat dengan sangat patuh, tak culas, tak malas. So dekat sini dah nampak dah attitude dan sikap kita ni. Attitude dan sikap kita ni, kalau kita nak berjaya, memang kita kena selari dengan tindakan kita. Mana ada orang yang malas dia berjaya? Mana ada orang yang suka bagi alasan berjaya? Tidak. Orang yang berjaya ni adalah mereka yang rajin, mereka yang committed, mereka yang selalu bagi buat sesuatu tu tanpa alasan. No more alasan untuk berjaya. Apa-apa pun dia akan redah, dia akan cuba sehabis baik dia, sehabis usaha dia untuk dia bangkit. Bukan tunjukkan kelemahan dia pada tim. Kalau leader, dia tunjukkan kelemahan dia pada tim, macam mana anak tim nak percaya pada dia? Sebab tu kalau kita nak berjaya, kita sendiri kena committed. Kita sendiri kena aktif. Kita sendiri kena sangat-sangat agresif dalam marketing kita. InsyaAllah barulah kita jadi peniaga yang berjaya. Contoh, buat live. Solehah hari-hari buat live. Walau di kampung, walau sedang bercuti, Solehah on live tanpa alasan. Sebab tu Solehah boleh capai 1 juta pertama. Solehah dah berjaya capai 1 juta pertama pada November yang lepas. Alhamdulillah. Sebabnya Solehah sangat committed. Sangat committed dalam dakwah FTR. Sangat committed dalam mengajar serta train tim Solehah. Alhamdulillah. Dah menghasilkan ramai sangat diamond dalam tim Solehah. Sebab kita seorang leader yang committed nak anak-anak timnya berjaya berjemaah. Okey, yang seterusnya. Kenapa usahawan pada hari ni gagal dalam perniagaan? Kerana dia tidak konsisten. Dia tidak berazam dengan apa yang dia buat. Kejap buat, kejap tak buat. So, kalau anda nak berjaya konsisten. Konsisten dalam tindakan, konsisten dalam amalan. Marketing langit kita macam mana? Marketing bumi kita macam mana? Adakah kita bila kita tingkatkan marketing langit, kejap kita sedekah, kejap tak sedekah.
Kejap kita solat, kejap kita tak solat, kejap kita mengaji, kejap kita tak mengaji. So sebab itu rezeki susah nak masuk. Sebab tu diri kita sendiri susah nak capai kejayaan. Sebab kita sendiri tak konsisten. Kita sendiri tak konsisten terhadap tindakan kita. Kejap buat, kejap tak. Tak ada istiqamah dalam diri kita. Sebab tu, kalau kita nak berjaya, kita kena konsisten. Buat sesuatu tu, mulakan sampai habis. Jangan buat sekerat-sekerat jalan. Jangan kejap-kejap on, kejap-kejap off, kejap-kejap nak mula balik. Sama juga dengan semangat. Kejap high energy, kejap tiba-tiba lemah semangat. Bila kita nak tengok diri kita ni sentiasa high energy, kalau anda nak tahu kenapa Solehah sentiasa high energy dari pagi sampai malam sepanjang setahun ni, bertahun-tahun Solehah bersama dengan FTR, sebab Solehah ada big why yang sangat besar. Solehah ada misi dan visi yang sangat-sangat clear. Sebab tu Solehah berjaya capai 1 juta pertama pada tahun ini, alhamdulillah. Sebabnya Solehah sendiri konsisten terhadap apa yang Solehah nak capai. Solehah ada impian, Solehah ada cita-cita dan Solehah konsisten dalam tindakan untuk capai. Jaga marketing kita, jaga hubungan kita dengan Allah. Sedekah kita, zakat kita setiap hari, and then setiap hari kita train team kita dengan sangat committed. InsyaAllah itulah punca kita boleh berjaya. Konsisten, buat jadual, buat to-do list. Itulah ciri-ciri orang yang berjaya. Kalau kita nak berjaya, kita kenalah tiru basi orang yang telah berjaya. Jangan kita nak berjaya tapi kita tak ada tindakan. Kita tahu tidur, makan, tidur je setiap hari. Bangun pun entah pukul berapa. Subuh pun subuh gajah. So itukah ciri orang yang nak berjaya? Kalau kita nak berjaya, diri kita, sikap kita, akhlak dalam diri kita, kita kena perbetulkan dahulu. Barulah Allah bagi mengikut apa yang kita nak, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, kenapa peniaga ni dia gagal dalam berniaga? Sebab dia tak sabar. Dia seorang yang tak trust the process. Kalau kita nak berjaya, kita kena sabar. Kita kena hadapi setiap journey step by step dengan sabar. Contohlah anda sebagai dropship. Macam mana anda nak meningkat untuk jadi seorang ejen? Dah tentulah anda kena capai target sale. Macam mana seorang ejen nak jadi seorang stokis ataupun leader? Mestilah dia kena capai target sales. Dia kena ada modal yang besar. Kena jaga cash flow. Sebab tu orang yang tak sabar, gelojoh, dia takkan berjaya. Mana ada orang yang berjaya 1-2 bulan? Tak ada, mustahil. Semua tu adalah proses. Macam mana kita nak berjaya ni, kita kena trust the process. Kita kena buat dan dengan sabar, dengan reda, kita dengar cakap cikgu, jaga adab berguru, dengar cakap leader dan follow apa yang leader kata sebab leader lebih berpengalaman. Macam Solehah dah nak masuk 6 tahun, Solehah bersama dengan FTR, alhamdulillah masih setia bersama dengan dakwah FTR dan Solehah dah faham sangat dah dengan haters, dengan ujian-ujian, dengan tohmahan, fitnah-fitnah yang orang tabur. Tetapi sebab jiwa kita dah kental, kita dah biasa dengan situasi tu, kita redah sahaja. Kita jalan terus, kita move on. Sebab mana ada orang dalam dunia dakwah ni yang tidak diuji. Sedangkan Rasulullah SAW pun diuji. Sebab tu dalam dakwah ni, kalau hati you tak kental, hati you tak sadar, you tak boleh nak grow. You sendiri akan cepat give up. Sebab tu kalau dalam dakwah ni, pedulikan apa orang cakap. Kita tahu, niat kita adalah kita nak bantu orang ramai untuk turn back to Allah. Tetapi andai hati kita rapuh, andai hati kita tak boleh nak bertahan dengan sedikit kata-kata kesat orang lain, macam mana kita nak teruskan dakwah? Kata nak dakwah sehebat Sri Kandi. Kalau kita nak dakwah sehebat Sri Kandi, kita pun kenalah sabar. Kena sabar dengan ujian-ujian yang berlaku di sekeliling kita. Kita sendiri tahu kita di pihak yang benar kan? So kita tahan, kita sabar, jalan terus, pedulikan apa orang nak kata sebab yang penting ramai lagi orang perlukan kita dekat luar sana. Ramai lagi orang perlukan kita untuk kita berdakwah di jalan Allah. So kita kalau nak berjaya, peniaga kena sabar. Harungi ujian tu dengan hati yang kental, jiwa yang sadar. InsyaAllah Allah bersama dengan orang yang sabar dan orang yang benar, insyaAllah. Dan yang terakhir, Solehah nak kongsi dengan anda, kenapa peniaga tu gagal berniaga adalah kerana
Dia suka lompat-lompat bisnes. Dia tengok leader tu power, dia nak join team tu. Dia tengok leader tu power, dia nak tukar bisnes tu. Daripada bisnes baju, tiba-tiba tukar kepada bisnes produk kecantikan. Daripada produk kecantikan, tiba-tiba tukar bisnes makanan. So dekat situ macam mana you nak berjaya? Kalau you sendiri suka lompat-lompat bisnes, belum apa-apa kita dah putus asa. And then kita tengok orang lain naik sikit, kita tengok orang lain berjaya, kita nak jadi macam dia, tapi tindakan kita tak sama pun macam dia. Yang kita tahu nak lompat-lompat bisnes, nak tukar-tukar bisnes, tetapi attitude dalam diri kita, kita tak perbetulkan. Kita join mana-mana bisnes pun, kita tak akan berjaya kalau kita ada sikap macam tu. Sebab tu kalau kita nak berjaya, kena fokus, kena committed, kena consistent. Kena sentiasa trust the process. Proses nak berjaya ni bukan semudah kata. Bukan sekejap proses. Tetapi adalah satu proses yang agak panjang. Kalau kita nak bertahan dalam bisnes ni, kita kena sabar. Kita kena sentiasa belajar, upgrade ilmu. Sentiasa korbankan masa kita untuk train team. Sentiasa committed untuk bantu ummah dekat luar sana. Tak ada alasan. Sakit ke, balik kampung ke, masalah internet ke, semua tu boleh diselesaikan kalau kita minta kepada Allahu ya Bari untuk bantu kita dalam urusan dakwah ni. Tetapi kalau kita terus bagi alasan, sampai bila-bila pun kita tak akan berjaya. Kita masih terus bagi alasan, kita tengok je orang lain berjaya, kita seronok tepuk tangan untuk orang lain, bila kita nak tepuk tangan untuk diri kita sendiri? So kalau anda nak berjaya, ubah sikap, ubah attitude dalam diri. Jaga niat kita, jaga nawaitu kita, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga connection kita dengan Allah. Jadilah bayar zakat yang terbesar. Jadilah seorang yang suka memberi, suka bersedekah. So kita akan berjaya dunia akhirat. Yang kita nak kejar dalam dunia ni adalah biarlah kita jadi jutawan yang bertakwa, bukannya jutawan yang kedekut, bukannya jutawan yang semakin jauh daripada Allah. Tetapi bila Allah berikan kita keberlimpahan rezeki, kita bersyukur dan kita kongsikan rezeki dengan ramai orang. InsyaAllah itulah baru jutawan bertakwa, insyaAllah. Okey? Sama-sama kita berdoa, semoga Allah redha dan juga Allah merahmati kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, semoga berjumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.